Hmm? Ada kursi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma ila arwahi azwajihi ummahatil mu'minin wa ahli baitihi wa ashabihi. Thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'i. Wa khususan ila arwahi min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha min usul. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'd. Kita sambung lagi muzakarah kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita masuk bab yang baru. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babun ma jaa'a fi khidabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Babun ay hadza babun, bermula ini ialah suatu bab. Ma jaa fi khidabi ay fi bayani ma jaa, pada menyatakan hadis-hadis yang telah datanglah ia hadis. Fi khidabi, pada menceritakan tentang khidabi, yakni warna rambut, ataupun kita kata sifat bagi warna rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mewarnakan, yakni menginaikan rambut dia. Maka Imam Tirmizi menjadikan satu bab yang khas, hadis yang menceritakan tentang sifat bagi pewarna rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Tirmizi rahimahullahu taala, haddatsana, mencerita kepada kami, Ahmad bin Muni'in, oleh Ahmad bin Muni'. Qala, berkata Ahmad bin Muni', haddatsana Hushaimun, baca Hushaimun bidhammi baca bidhammi boleh? Kita baca dah tu. Baca dah? Dah. Ada bab 7. Oh. Ada bab 7. Kita baca tapi kita tak menerai lagi hari tu sebenarnya. Baca sekerak itu dah. Nak sekerak itu ya. Tahu kita start balik bab ni. Baik. Baca Hushaimun bidhammin fa fathin. Baca hu, lepas tu kena fathin shin. Sya.
Hushaimun. Macam itu. Takut kita baca Hashimun ya. Yang takut baca Hashim, maka dia jaga pembacaan kita tu, dia baca bidhammin fa fathin. Baca dengan dhammah dulu ha, hu, kemudian difathahkan shin. Hushaimun. Qala berkata Hushaimun, haddasana Abdul Malik bin Umairin. Mencerita kepada kami oleh Abdul Malik bin Umair an Iyad bin Laqitin, daripada Iyad bin Laqit. Qala berkata Iyad bin Laqit, akhbarani, mengkhabarkan kepada aku, Abu Rimsah, oleh Abu Rimsah. Qala berkata ia Abu Rimsah, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ibni li, macam itu. Faqala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibnuka hadza? Fakultu, maka jawab oleh aku Abu Rimsah, na'am. Ashhadu bihi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. Tak baca lagi ni cikgu. Tak baca lagi. Ya dah. Rasa macam tak baca lagi sini. Baca separuh itu. Ya dia. Apa kita tanda sini ni? Tak apa, kita baca ni deh. Jadi katanya Iyad bin Laqit mencerita kepada aku, akhbarani, mengkhabarkan kepada aku oleh Abu Rimsah. Berkata oleh Abu Rimsah, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi olehku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'a ibni li, serta dengan anak laki-laki bagi aku. Jadi satu hari Abu Rimsah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan anak laki-laki dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya, ibnu kahaza, anakmu kan ni? Tu. Fakultu, maka jawab oleh Abu Rimsah, na'am, ya. Ashhadu bihi, aku menyaksikan dengan dia. Akulah yang menjadi saksi dengan dia, dengan anak laki-laki bagi aku ni. Jadi Abu Rimsah tu menjadi saksi bahawasanya anak yang dia bawa tu ialah anak dia. Tu bukan anak orang lain, tidak. Faqala, maka berkata oleh Nabi, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. La yajni 'alaika, tidak membuat gila lah ke atas engkau, kata ni. Wala tajni 'alaihi, dan tidaklah engkau tu membuat gila di atasnya. Apa makna? Yani la tu'akhadhu bi dzambihi wa la yu'akhadhu bi dzambika. Yakni anak engkau tidak mengambil dengan dosanya anak, wala yu'akhadhu bi dzambika, dan tidak mengambillah oleh anak engkau tu dengan dosa engkau. Mana tidak menanggung antara dosa di antara satu sama lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kerana di masa jahiliyah dulu, di masa jahiliyah dulunya, satu daripada fahamannya ialah anak yang berbuat dosa, maka bapak yang kena tanggung. Itu antara fahaman orang jahiliyah tu. Tak? Maka sebab tu kita pun jangan duk faham lagu tu. Jangan duk faham kata anak buat dosa, bapak yang tanggung. Tak? Bapak tak tanggung dosa anak. Tapi bapak tu menanggung dosa kalau dia tidak menasihati anak. Tu mengajari anak. Tu mendidik anak. Manakala anak tu dia langsung tak mengajar agama, dia langsung tak nasihat, dia langsung tak beri petunjuk, tak datang ngaji sekolah agama, dia sendiri pun tak nasihat agama, maka tiba-tiba anak dia buat jahat, maka dia berdosa kerana tidak mengajar agama kepada anak dia.
Ada pun dosa yang anak dia buat, la tu'akhadhu bi dzambihi, tidak mengambillah oleh engkau dengan dosanya anak, wala yu'akhadhu bi dzambika, dan tidak mengambillah ia anak dengan dosa engkau. Tak ada saling tanggung-menanggung, tidak. Tu. Qala Abu Rimsah lah. Qala berkata oleh Abu Rimsah, wa ra'aitu, padahal melihatlah oleh aku asyaiba ahmara, akan asyaiba, akan uban-uban yang berwarna merah. Tu. Jadi ini menunjuk kata bahawasanya ini orang panggil mahalus syahid ataupun hadisul ba'. Tepat hak kita nak menyatanya ialah warna merah bagi ubannya Nabi SAW. Ini menunjukkan bahawasanya pewarna yang Nabi SAW guna ialah warnanya merah. Qala Abu Isa, telah berkata oleh Abu Isa ni Imam Tirmizi lah, haza, bermula ini hadis, ahsanu syai'in, ialah terlebih baik, ruya yang diriwayatkan, fi hadzal babi, di dalam ini bab apa? Babul khidabi ni, bab pada menyatakan sifat bagi pewarna rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang disebut permulaan dalam babul khidab ni, babu ma jaa fil khidab ni, ialah hadis yang paling baik kata Imam Tirmizi, yang diriwayatkan pada menceritakan warna rambut, sifat pewarna bagi rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah. Jadi berwarnanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu menghinaikan, mewarnakan, menginaikan uban Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada rambut atau janggut dengan warna ahmar, warna merah. Maka kerana itulah ulama kitanya keluarkan hukum jawazut taghyir, harus oleh mengubah asy-sya'r al-abyad, akan bulu-bulu yang berwarna putih, bil hinai, dengan warna penginai, maknanya warna hinai yang lain, ghairu aswad, lain daripada warna hitam. Illa fi halatil harbi, melainkan pada ketika mana peperangan. Ketika mana peperangan tu tidak ada masalah lah. Kalau kita nak warnakan warna uban kita yang warna putih itu dengan warna hitam, itu supaya mendatangkan kegerungan pada hati-hati musuh. Melihat orang yang berada di medan peperangan tu warnanya hitam semua rambut, mana orang muda-muda lagi. Ini kalau kita kata gak zaman dulu berperang cara orang dulunya saling berhadapan. Saling berhadapan ini, mu tengok aku tengok mu. Tu mana gitu. Sekarang ni perang tak ada berhadapan, itu semakin jauh. Nusu nak berdiri dah tembok. Kalau kita nak bahas nak jadi bahasul masail lah, kita adakah sunat lagi kita, adakah harus lagi kita mewarnakan bulu yang putih, uban yang putih dengan warna hitam di dalam medan peperangan, suasananya pada zaman sekarang. Kalau kita mengikut dari segi hukum, harus mewarnakan uban yang putih dengan warna hitam tu fi halatil harbi, pada ketika medan peperangan, supaya musuh tu tengok mairung. Dia sebab zaman dulu perang dia saling berhadapan. Ni fuak kita depan ni. Tu musuh duduk depan tu. Dia tengok mu aku dah. Kemudian sebelum nak perang ramai-ramai tu dia keluar dulu. 2-4 orang ke dia saling sparring dulu. Sparring dulu, gedung sparring 2-3-4 orang ke, mati ke, kalah ke situ, barulah serang, masuk bertepur ramai-ramai. Zaman dulu peperangan tu saling berhadapan. Bertempur di hadapan, berhadapan masing-masing. Maka kerana tu kerana tu harus, bukan kita kata wajib sunat tidaklah, maknanya harus kita kata maknanya menginaikan rambut yang uban yang berwarna putih, ketika rambut, janggut apa semua dengan pewarna hitam. Ilaknya supaya apa? Supaya mendatangkan gerung dalam jiwa-jiwa musuh. Karena musuh melihat berdepan mata.
Maka sekarang ni kelakuan peperangan sekarang ni tidak seperti itu. Tidak di depan-depan dah. Semakin jauh. Kalau boleh kena jauh lagi. Kena sembunyi belakang bangunan tu. Kita teropor tengok. Cak. Sniper dah tu. Dah. Lepuk, pecah kepala orang lawan. Tu zaman sekarang peperangannya semakin jauh. Berjauh-jauhan. Sembunyi di balik bangunan. Jadi tak berhajat nak tengok janggut orang tu, rambut orang tu, putih ke hitam, muda ke tua. Dah. Yang penting serang. Dom, pecah bangunan, hancur bangunan, ngebom. Kalau kita kira-kira dengan kelakuan keadaan, maka tak sesuai dah kalau kita nak kata harus mewarnakan pewarna hinai dengan hinai warna hitam di dalam peperangan zaman sekarang. Kenapa kaedahnya? Izan tafal illah intafal ma'luli. Apabila ternafinya illah, maka ternafilah ma'lul. Contoh ternafi illah, ternafi ma'lul. Seperti kita kata zaman Islam berperang dengan kaum Saleh, maka tidak dibenarkan mengucap selamat hari raya kepada perayaan agama Kristian. Haram. Nak selamat apa? Keadaan duk perang. Mu perang aku perang. Mu lawan aku lawan. Harbi maknanya. Saling berperang. Maka ketika mana angkat bersuluh, berdamai. Sama ada dengan bayar jizyah, jadi zimmi. Atau dengan perjanjian. Jadi kafir muahid. Ataupun dengan minta lindungan keamanan, jadi musta'man. Maka ketika tu tidak ada orang panggil peperangan di antara Islam dengan orang kafir. Apakah haram lagi kita mengucapkan selamat kepada perayaan saudara kita yang bukan Islam? Ini jadi perbahasa ulama. Kebanyakan ulama kontemporari sekarang ni, seumpama Syekh Abdullah bin Bayah, Syekh Ali Juma'ah, Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Tayyib, Syekhul Azhar, termasuk juga Al-Habib Ali Al-Jufri. Banyak ulama sekarang tidak haram dah. Kenapa? Kerana kita tidak berperang dengan dia. Dan selagi mana kita tidak mengiktikadkan apa yang diiktikad dalam perayaan dia. Itu makna gitu. Demi untuk merukunkan kedamaian di antara sesama manusia, diharuskan oleh ulama sekarang. Lepas tu ulama dulu kata haram tu bukan dengan qat'i, dalil bil qat'i tidak. Haram zaman dulu, ulama dulu kata haram tu bil illah, dengan illah. Illah haramnya pertama, bimbang takut kita ni iktikad sama seperti apa yang diiktikad oleh orang Kristian. Contoh, atau haram. Kalau orang tu sambut hari Natal, ucap selamat nyambut Kristian, dia pun iktikad sama dengan orang Kristian iktikad. Apa? Tuhan tu tiga. Nabi Isa salah satu daripada Tuhan. Maka kafir dia. Haram dia mengucapkan seperti itu. Itu ilat yang pertama. Yang kedua, kenapa diharamkan oleh ulama mengucap selamat hari Kristian ke hari Christmas ke hari Natal ke hari agama-agama kafir ni? Kerana ketika itu berlaku peperangan, suasana peperangan dengan orang Salib, orang Masihiyun. Maka tak mungkin kita duk perang, kita duk ucap selamat pada dia. Tak mungkin. Maka sekarang ada dua ilat ni. Kalau ada maka haram. Kalau tak ada, tak ada. Kenapa? Idzan tafal illah intafal ma'lul. Ini. Apabila ternafinya illah, ternafi ma'lul. Ma'lulnya apa? Hukum haram tadi. Itu. Baik. Sama dengan ni juga ni. Jadi katanya Imam Tirmizi, qala Abu Isa, haza bermula ini, iaitu hazal hadisu, bermula ini hadis ni. Ahsanu syai'in ruya fi hadzal babi, yang paling baik sesuatu yang di hadis-hadis yang paling baik diriwayatkan ia hadis itu fi hadzal babi, pada ini bab, yakni babul khidab. Wa afsarahu, dan telah mentafsirlah akan dia akan hadis ni. Wa afsarahu, dan telah mentafsirlah akan dia akan ini hadis ni. Lianna, kerana bahawasanya ar-ruwayata as-sahihata,
Kerana segala riwayat-riwayat hadis-hadis yang sahihnya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yublagh asy-syaibah, tidak sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tu uban rambutnya jadi berubah. Yani lam yazhar, lam yublagh tu mana tidak zahir. Asy-syaibah akan uban di rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata lagu mana? Jadi hadis ni pun mesti dihurai juga ni. Kerana apa? Dia anna ruwayat as-sahihata. Kerana bahawasanya segala riwayat-riwayat yang sahih, hadis-hadis yang sahih yang telah datang, ia hadis-hadis yang sahih ni, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lam yublagh syaibah, tidak sampai lam yublagh syaibah, tidak sampailah, bukan tidak sampai, lam yublagh mana lam yuzhar, tidak zahirlah. Tidak zahirlah pada Nabi SAW ni asy-syaibah akan uban. Maka bila tidak zahir, tidak nyata uban di Nabi SAW, bagaimana Nabi sapanya inai-inai nah rambut dia? Yang berubang tu. Tu. Sebab tu hadis dalam bab ni tu tidak berapa banyak sangat, sikit je. Nah. Baik, habis itu wa Abu Rimsah, dan bermula Abu Rimsah tu ismuhu, namanya Rifa'ah bin Yasrabi At-Tamimi. Rifa'ah bin Yasrabi At-Taimi, bukan At-Tamimi deh, At-Taimi lah. At-Taimi. Habis. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, telah berkata oleh Imam Tirmizi lagi, haddatsana, mencerita kepada kami oleh Sufyan bin Waqi'in. Qala, berkata Sufyan bin Waqi', haddatsana abi, mencerita kepada aku oleh bapa aku. Siapa bapa dia? Waqi' itulah. An Syarikin, daripada Syarik, an Utsman bin Mauhabin, daripada Utsman bin Mauhab. Qala, berkata ia Utsman bin Mauhab, su'ila Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Menanya oleh seorang akan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah menginai oleh Nabi, adakah mewarna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni akar rambutnya? Qala, berkata ia Abu Hurairah, na'am, ya. Tu maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginaikan rambut. Diakui sendiri oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi sunatlah kita menginai tu. Sama ada uban ke atau tak ada uban, tak ada masalah. Kenapa? Kerana kalau kita kata Nabi itu beruban, berapa helai saja uban Nabi. Tak adalah siapa macam kita tu seluruh putih belakang dah tu ni. Nabi ada berapa urat saja uban. Hak lepas hadis hak lepas kita menyata dah dulu dah tu ni. Uban Nabi tu kira-kira ada berapa? Tak lebih daripada 20 helai kata setengah. Riwayat setengahnya tak lebih daripada 20 helai. Dah tak akan tujuan Nabi hina itu kerana 20 helai tu tak pernah sabar. Kata ni. Tu. Jadi menginai itu sendiri kalau tanpa ada uban pun sunat. Kenapa? Kerana nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang pernah tanya nabinya, orang pernah tanya Abu Hurairahnya, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah pernah menginailah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, jawab oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, na'am, ya. Qala Abu Isa, telah berkata oleh Abu Isa, ini Imam Tirmizi, wa rawa Abu Awanah, dan telah meriwayatlah oleh Abu Awanah, hadzal hadisu, akan ini hadis, an Utsman bin Abdullah bin Mauhab, daripada Utsman bin Abdullah bin Mauhab. Faqala, maka berkata ia Utsman bin Abdullah bin Mauhab, an Ummi Salamah, daripada Ummi Salamah. Haddatsana, mencerita kepada kami Ibrahim bin
bin Harum. Betul? Hadatsana Ibrahim ibni Harum. Qala Ibrahim anba'ana mengkhabarkan kepada kami An-Nadru bin Zurarata, daripada An-Nadru anak laki-laki Zurarah, an Abi Janabin, daripada Abi Janabah, daripada Abi Janabin, an Iyad bin Laqitin, daripada Iyad bin Laqit, anil Jahzamati, daripada Jahzamah, baca dengan bi fathil jim wa sukunil ha, Jahzamah, wa fathiz zal, baca dengan fathah zal, Jahzamah. Imraati bish, baca mana tu? Imraati Bashirin, macam itu, betul? Bishrin ala wazni badi'in ya. Bishrin. Bishri. Tak ada ya tengah. Tak ada. Oh, dalam kitab ni ada ya tengah. Dalam kitab ni kata an Iyad bin Laqitin anil Jahzamati imraati Bashirin, ada ya tengah, ala wazni badi'in, ya letak pula atas wazan badi'in, Bashirin badi'in. Kalau mengikut kitab ni lah, kalau mengikut kitab ada di tangan-tangan kita tu, dia tulis Bishrin lah. Bishri. Hak mana sebetul wallahu alam. Sebab kalau dalam kitab ni dia kata pula ala wazni badi'i. Jadi bashiri lah, badi'i, bashiri, diajar pula. Kalau nak kata salah cetak, tentu dia tak mari ala wazni badi'i tu dah. Jadi la'ala sawab kat, mudah-mudahan ya betulnya. Ada dua-dua lah tu. Wa fi nuskhatin dalam nuskhah yang lain bishri dah, bishri bni khasasiyati. Nah. Dalam kitab yang lain Bishri bni khasasiyah. Kalau dalam kitab ni Bashiri bni khasasiyah. Karena dia kata baca Bashiri ni ala wazni badi'i. Qalat, berkata ia imra'ah nak baca mana tu? Imra'ah Bishri atau Bashiri ibni khasasiyah, ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanqudu ra'sahu wa qad igtasala wa bi ra'sihi radghun au qala rad'un. Betul gitu? Min jinnain. Betul tak? Macam tengok kita. Betul. Yang fidu. Ambil cikgu tengok. Cikgu ke mana? Yang fidu tak? Yang fudu. Betul ni, yang fudu. Bidammil fa. Wa qad irtasala. Yang fudu lah, baca yang fudu. Kalau kitab tu ada baca yang fudu lah. Baik. An Iyad bin Laqitin anil Jahzamati tadi,
Imra'ah Bishri ataupun Bashiri, boleh baca dua, ibni Khosasiyah. Perempuan bagi Bishri ibni Khosasiyah ni kata apa? Qala, berkata ia Imra'ah Bishri. Imra'ah Bishri itu kata nah. Qala, berkata ia Imra'ah Bishri, ana ra'aitu, sungguhnya telah melihatlah oleh aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju, keluar ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, min baitihi, daripada rumahnya, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar tu apa tu? Yang fudu bidammil fa'i, baca gitu. Yang fudu tu mana? Yamsahu, menyapu-nyapu ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Yang fudu ay yamsahu, menyapu-nyapulah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sahu, akan kepalanya, kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepala dengan makna rambut yang berada di atas kepala. Itulah dia panggil gitulah. Min itlaqil mahal wa iradatil hali. Sebut kepala tapi naknya rambut. Nabi duk sapu-sapu. Nabi keluar daripada rumah, Nabi duk sapu-sapu atas rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut kepala tapi naknya sapu tu di atas rambut. Wa qadir tasala, dan sungguhnya Nabi sallallahu wawul hal tu. Dah. Pani wawul hal. Wa qadir tasala, dan sesungguhnya telah mandi oleh Nabi SAW. Nabi tu baru lepas mandi. Maknanya Nabi tu nampak rambutnya basah-basah. Baru lepas daripada mandi Nabi SAW. Wa bi ra'sihi, padahal di kepalanya Nabi, mana tu? Wa bi ra'sihi, dan padahal wawul hal. Wa bi ra'sihi tu wawul hal. Wa bi ra'sihi, padahal di kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, radghun, au ini dia panggil syakur rawi. Tu. Siapa rawi sini ni? Syak oleh rawi ni. Ibrahim, syekh bagi guru bagi al-musannif, guru Syekhul Musannif, yakni guru bagi Imam Tirmizi. Dia kata haddatsana Ibrahim tadi. Ibrahim tu syak. Au qala, ataupun telah berkata oleh Ibrahim, guru bagi Imam Tirmizi, rad'un. Wa bi ra'sihi, padahal di kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, radghun, au qala Ibrahim, rad'un min hina'in. Ada orang panggil, apa dia panggil rad'un ni? Daun-daun lah ni. Daun-daun daripada hina, daripada warna hina. Tu maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginaikan. Tapi hadis ni tidak terlalu kuat. Kenapa? Kerana ada au tadi tu, syakur rawi dah tu ni. Hadis ni disyaklah oleh rawi. Sama ada radghun atau rad'un min hina'in, daripada hina. Jadi apa tadi? Imra'ah bagi Bishri ataupun Bashiri ibni Khosasiyah tadi tu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila keluar daripada rumah selepas mandi, Nabi tu duk usap-usap kepala. Padahal di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ada orang panggil radghun atau rad'un, daun daripada hina. Bermaknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginaikan rambut. Baik. Syakka fi hadza syaikhu. Ini telah syaklah fi hadza, pada ini, pada mengatakan radghun au rad'un oleh syaikhu ai syaikhu Ibrahim lah. Telah syak oleh syaikhu Ibrahim. Habis itu qala al-musannifu rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, qala Abdullah, haddatsana Amr bin Asim, qala haddatsana Hammad bin Salmata, akhbarana
Humaid deh. Humaid. An Anas bin Malik qala ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makhduban wallahu a'lam. Itu dulu. Rasa tak baca lagi tak ada depan. Baca dah ni. Macam mana boleh gitu? Sebab tanda situ tak saya dah lipat sini. Kitab kedua pula, dua kitab ni lah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Mana? Ya? Bawah sekali. Amma ba'du. Situ. Amma ba'du deh. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, katanya ya Syekh Qadir Mandili, maka ini suatu kitab. Ini suatu kitab yang kecil, yang haluh. Mana kecil sini? Isinya terlalu penting, walaupun saiz ukuran dia sangat nipis. Tu. Ataupun kecil sini dengan mana isi itu tak penting bagi wali, tapi penting bagi mubtadi. Boleh tengok itu. Nah, itu makna kecil. Jangan kita kata kitab yang kecil ni, kecil-kecil itu tak penting. Makna kecil itu tak besar manalah di sisi orang wali. Kerana orang wali ni orang lepas dah. Mujahadah habis dah. Siapa bab tajalli dah dia. Habis dah tahalli. Maka sebab tu bagi dia kecil. Tapi bagi kita tu besar. Orang mubtadi tu besar. Jangan kata kecil kan. Sebab kata Imam Abul Hasan Syazuli, kata malam yataghalghal fi ilmina. Barang siapa yang tidak bersibuklah ia, barang siapa tadi di dalam ilmu kami. Yani ilmu tasawuf muamalah batiniyah. Ni hak fardu ain ni, tahalli. Bukan ilmu tasawuf mukasyafah batiniyah, duk cara ahwal maqamat, bukan. Hak tu tidak fardu ainin. Hak fardu aininya ialah duk cara tentang apa hak mari dalam hati jahat, wajib kita kena lawan, mujahadah, buang sifat mazmumah. Kemudian dihiaskan dengan sifat mahmudah, akhlakul karimah. Itu dia panggil apa? Takhalli qabla tahalli. Takhalli qabla tahalli dia panggil. Maka itu fardu ain. Maka sebab tu kata Imam Abul Hasan Syazuli, man lam yataghalghal fi ilmina fi ilmina, man lam yataghalghal fi ilmina, barang siapa yang tidak bersibuk-sibuk ia man, barang siapa tadi di dalam ilmu kami, yakni ilmu tasawuf muamalah batiniyah, mata nescaya matilah ia man, musirran 'alal kabair wa huwa la yash'urun. Mata nescaya matilah ia, musiran 'alal kabairi, matilah ia jadi seorang yang berdosa besar. Kenapa? Karena dia tak tahu dia tu berdosa besar mana, takabbur. Contoh, ada sifat dalam jiwa dia, ana khairum minhum. Habis, aku lebih baik daripada semua manusia. Akulah ahli syurga. Akulah itu, akulah ini. Habis. Padahal dia tak tahu tu dosa tu. Kenapa? Tak tahu. Kerana dia tak mengaji. Bagaimana nak tahu itu dosa? Padahal itu adalah dosa besar, takabur. La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam kalbu dia sebesar zarah daripada sifat kibriya, sifat membesarkan diri. Tu. Maka sebab tu kitab ni kecil. Dengan makna kecil, isi tak berapa nak penting, di wali-waliullah, orang yang telah sampai dah tepat tajalli. Tetapi besar dan terlalu penting di kita orang-orang yang mubtadi. Sebab dia kata kitab yang kecil pada permulaan masuk mengaji ilmu tasawuf. Tu. Jangan kata ilmu tasawuf ni ilmu tinggi-tinggi dia ya. Tak layak kita nak mengaji ilmu tasawuf. Hak tu ilmu tasawuf mukasyafah batiniyah.
Hodok cara ahwal, maqam tu dah ni. Kelakuan-kelakuan hati ketika mana seorang wali tu dalam pencarian Tuhan dia dah ni. Nak sampai kepada Tuhan, hati nak usulu ilallah, nak sampai hati kepada Allah, tu memanglah tinggi, tidak fardu ainin. Tetapi kalau mengaji ilmu tasawuf, nak kenal diri kita ni sifat mazmumah, sifat yang yang jahat, yang dicela oleh syarak, yang syarak suruh kita jangan bersifat, bahkan kena cuci hati daripada sifat tersebut, buang. Tu fardu ain tu. Jangan kata ilmu tinggi-tinggi, jangan. Kata Hasanul Basri, ad-dukhulu ma'as sufiyati fardu ainin. Bermula masuk bersama-sama dengan orang tasawuf, orang sufi, nak membersih hati, nak menggilap jiwa, nak menyucikan hati kalbu daripada sifat mazmumah, nak mentahalli, menghiasi jiwa hati dengan akhlakul karimah, sifatul mahmudah, itu dia panggil fardu ainin. Katanya siapa? Hasanul Basri, ad-dukhulu ma'as sufiyati fardu ainin. Bermula masuk berserta dengan para sufi, yakni belajar ilmu tasawuf, muamalah batiniyah, fardu ainin, ialah fardu ain. Kenapa? Iz la yakhillu, kerana bahawasanya tidak sunyilah ahadun min aibin, oleh seorang pun daripada aib, illal anbiya, melainkan para nabi. Orang lain daripada nabi tak ada sunyi pun daripada aib. Pasti ada dosa, pasti melakukan kesalahan, pasti jiwanya tidak bersih. Maka cara nak menyucikan dia, pastilah kita kena belajarlah ilmu tasawuf, mukasyafah, muamalah batiniyah, kemudian kita mujahadah, kita bersungguh-sungguh melawani sifat tersebut. Dalam hati kita mari rasa lebih kita pada orang, mari ingatlah dia dah, aku pun sama je dengan makhluk lain. Tuhan buat ada duduk dalam jiwa aku, dalam diri aku tu darah, nanah, tahi. Tak. Jadi tak ada rasa mulia lah. Ni. Kalau kita duk rasa kita ni bau wangi, handsome, segak, semak, tak ada apalah. Memang duk rasa ana khairum minhum sama. Cuba kita tilik, dalam perut aku dia ada tahi ni. Ada nanah, ada darah, busuk bangang. Kalau tahi ni, kalau tak kedai kata duduk luar, tak ada siapa dia nak main dekat. Lepas tu mulia tak? Mulia tak kita? Duk ada tahi dalam perut tu. Mulia tak? Tak mulia. Tak hebat mana pada tahi dalam perut? Hebat di mana? Tu. Maka kalau kita fikir lagu tu tengok, tak ada rasa mulia dengan makhluk orang. Tengok orang tua, orang tua mulia pada kita, kenapa? Tentu dah banyak ibadat dia pada kita. Tengok orang muda, tentu dah orang muda mulia pada kita, kenapa? Dia kurang dosa daripada kita. Kerana umur dia baru muda, kita tua dah. Ni. Tengok orang alim, tentu dah dia mulia pada kita kerana ada ilmu, amal bagi dia. Tengok orang jahil, tentu dah mulia dia pada kita kerana dia buat dosa dengan jahil, kita buat dosa dengan alim. Tengok. Jadi bila nak mari takabur, tak mari kalau duduk gitu. Tu ilmu lagu tu fardu ain ni, jangan main-main. Fardu ain. Kalau duk main tengok orang lain jahat lah ke kita, ahli syurga, orang lain ahli neraka, tu teruk gitu. Jadi iblis. Baik. Kata Syekh Qadir Mandili, hamba himpunkan dia ini sebuah kitab yang kecil pada ibtidai dalam ilmu tasawuf ni kerana peringatan bagi hamba. Hamba sini siapa? Tuan pengarang lah. Kenapa jadi ingatan bagi hamba dulu? Kerana Nabi SAW sabda, ibda' binafsika, mulakan kebaikan tu dengan diri engkau sendiri. Ibda' binafsika, mulakan kebaikan tu dengan diri engkau sendiri. Tu maka sebab itulah Syekh Qadir Mandili sebelum nak rayak kitab ni sebagai peringatan untuk murid-murid dia, untuk bangsa dia, untuk kita-kita semua orang yang mengaji kitab dia, terlebih dahulu dia kata memperingati kepada diri dia sendiri. Kerana sebagai peringatan bagi hamba sendiri. Apa? Yang pertama sekali nak dapat manfaat, pasti diri kita sendiri dulu. Jangan kita memanfaatkan orang lain.
Kita sendiri tidak dapat manfaat apa daripada ilmu yang kita mengaji. Hanya sebagai lilin yang membakar diri, mencerahkan orang lain. Sini. Diri dia terbakar dalam neraka. Tapi orang lain masuk syurga habis. Kenapa? Kerana tazkirah dia, ilmu dia untuk manfaat orang lain. Diri dia sendiri tak dapat manfaat apa daripada ilmu yang dia ajar orang lain. Jangan gitu. Samalah ni pun. Nah, sebab itulah Syekh Qadir Mandili kata, hamba himpunkan dia sebuah kitab tasawuf yang kecil ni kerana peringatan bagi hamba sendiri. Pertamanya biar hamba sendiri dapat manfaat, dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Barulah kemudiannya manfaat kita ni dikongsikan juga kepada saudara-saudara, yakni saudara-saudara fil Islam maknanya. Ukhuwah fid din dia panggil. Saudara sini saudara dalam agama. Saudara-saudara dalam agama ni dapat ambil manfaat juga pada kitab tasawuf penawar bagi hati ni. Tapi saudara-saudara yang mana? Sifat bagi saudara yang baru belajar, saudara yang telah ibtidai. Jadi kalau orang tu rasa dia tu telah muntahi, tak payah belajar lah. Kata aku orang tinggi dah tasawuf ni, tinggi dah, tak payah belajar, balik tidur. Tak ada. Kenapa? Kerana dia rasa tinggi dah. Sebaliknya kalau dia rasa aku orang mubtadi, maka dia kena ambil manfaat dengan kitab yang ditulis oleh Syekh Qadir Mandili. Dan hamba namakan akan dia akan sebuah kitab yang kecil pada menyatakan permulaan ilmu tasawuf ni. Penama dengan nama penawar bagi hati. Kalau lah ni gak Panadol bagi hati. Zaman dulu dia tak ada Panadol, dia panggil penawar. Penawar bagi hati ana Panadol, obat bagi hati. Pada menerangkan penawar bagi hati ni, pada menerangkan, pada nak mensyarah, menghurai, menyatakan akan barang yang wajib dibersihkan daripada hati dan dihias dengan dengan barang akan segala hati. Tengok. Syekh Qadir Mandili menyatakan bersih dulu baru hias. Ni dia panggil mimbabit takhalliyati qabla tahalliyati juga. Bak menyucikan terlebih dahulu didahulukan daripada menghias. Air bekas cawan segelas yang berloma dengan tahi, yang ada dengan kotoran, adakah tergamak kita masukkan susu untuk terus diminum? Tak mungkin gitu. Pastilah gelas cawan tadi kita akan cuci dulu. Ambil sabun cuci dulu, basuh dulu. Tengok ada lagi tak bekas tahi cicak tadi, ada lagi tak bekas debu-debu tadi. Tak ada. Baru kita pun kering lap balik, baru dihiaskan, dimasukkan air susu, baru sedap minum. Kalau ambil gelas cawan tu penuh dengan tahi cicak, tahi tikus, sarang laba-laba, debu-debu, dia kata tak cara, yang penting masukkan air susu. Masuk. Siapa yang sanggup minum? Boleh minum tak? Tak boleh minum. Kenapa? Kerana dalam diri dia tu dua-dua ada. Jahat ada, baik ada. Mana baik dia tu baik yang palsu, tak berguna. Baik tu bermuka-muka, bohong. Tak ada guna. Kita nak baik yang khalis, yang licin, seperti sucinya, licingnya air susu yang bersih tadi. Maka nak pastikan bersihnya, orang panggil akhlak yang keluar tu benar-benar khalis, benar-benar licin. Tawaduk tu benar-benar tawaduk, bukan depan orang jahat, pala tunduk, moyok, ni. Depan orang, belakang orang. Ada syaitan pun dia jijak mampu gerah. Depan orang, semut tak mampu dia jijak. Semut tak mampu dia jijak. Kenapa? Juruhnya depan orang. Tawaduknya, berjuruhnya ada ni. Tapi bila orang tak ada, Allah. Tak usah kata semut, gajah. Galam natal dia nesar ke apa? Iblis syaitan tu mampu lagi dia jijak. Dia ketua iblis, ketua syaitan. Habis Sebab apa tu? Sebab hak baik keluar tadi tu tidak betul-betul baik, tidak khalis, tidak licin. Apa? Duk bercampur dengan hak tak baik. Dalam diri dia tak cuci. Maka sebab itulah kitab penawar bagi hati ni kata Syekh Qadir Mandili, pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripada hati dan dihiasi dengan barang akan segala hati. Dan hamba sebut di dalam penawar bagi hati ni akan satu pendahuluan
akan satu muqaddimah. Ada satu muqaddimah dan 3 kitab. 3 kitab. Satu muqaddimah dan 3 kitab. Kitab tu maknanya bab yang besar. Dalam tu ada fasa-fasa. Contohnya, kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Itu contoh dia. Kemudian kitab yang kedua pada menyatakan qalbu, artinya jantung. Kitab yang ketiga, mana kitab yang ketiga? Ada tak? Pada menyatakan segala perangai yang dipuji. Jadi kitab yang pertama tu nak cerita anggota zahir dulu. Tu pada Syekh Qadir Mandili akan mulakan kitab tasawuf ni dengan menceritakan dosa-dosa zahir yang terbit daripada anggota zahir. Kenapa? Az-zahir tadullu 'alal batini. Zahir itulah menunjuk bagi batin hati. Maka sebab tu jangan orang tu cakap saya ni nampak je jahat zahir ni, tapi hati saya baik, kepala otakmu. Tak mungkin jadi gitu. Orang yang hati baik tentu zahir baik. Tapi orang yang zahir baik belum tentu hati dia baik. Belum tentu hati dia baik. Maka di antara zahir dengan batin ada alaqah, ikatan yang sangat ketat, yang sangat rapat, yang sangat kejap. Kerana hati batin itu boleh jadi kotor akibat daripada zahir kita melakukan maksiat. Innal 'abda idza akhta'a nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan dosa dengan anggota zahir, mata tengok maksiat, tangan pegang maksiat, kaki berjalan lagi pak maksiat, perut makan benda maksiat, mulut cakap benda maksiat, telinga dengar benda maksiat. Itu dia panggil apa? Anggota zahir. Yang mana anggota zahir ni sebagai lorong, wayar, ada wayar. Ada wayar masuk ke dalam jantung kita. Tu. Dititikkan dalam hati kita dengan titik hitam. Bukan nikotin, bukan nikotin. Bukan. Itu ni. Bukan nikotin rokok, tembakau, bukan. Hak hitam tu dukhan hakikat, asal hakikat. Ya, apabila semakin lama semakin banyak hitamnya dalam hati, hati kita keras jadi qalbun qasi. Jadi hati yang qasi. Qalbun qasi ni mana hati keras lah. Hati tak nampak yang hak tu hak, yang batil tu batil. Bahkan ia nampak hak batil tu lah hak, hak tu batil. Mana hak? Mati tu hak, syurga tu hak, soal muka nakir dalam kubur tu hak. Kebun daripada kebun syurga kubur hak. Neraka, lubang bagi lubang, satu lubang daripada lubang neraka dalam kubur tu hak. Tapi tak nampak hak. Jadi iya itu tu. Tu dia bagi apa tu? Hati tu qasi tu. Kalau lagu tu hati kita, ketahuilah itulah tanda hati kita tengah keras, mengeras, qasi. Qalbu kita qasi tu kalau lagu tu. Orang duk cerita neraka, syurga, pada mahsyar, akhirat, baqi yaumil hisab, yaumil jam'i, yaumil hasyri. Tak ada apa dia. Ya kau dalam hati. Tahulah. Ya kau tak bila. Dia main gitu. Padahal benda tu benda hak, benda betul, benda sebenar. Orang talqin tu baca sama lah ni. Kalau orang tidak Wahabi, baca talqin tu. Kalau tidak, dia dengar sama lah. Mati tu sebenar. Soal muka nakir dalam kubur tu sebenar. Syurga neraka tu sebenar. Hisab daripada masyarakat tu sebenar. Ni lubang daripada lubang neraka, kuburmu tu sebenar. Taman daripada taman syurga, kuburmu tu sebenar. Sebenar. Tapi tak nampak sebenar. Kenapa? Karena hati kita tu kerah. Dalilnya, untuk dapat apa yang kita tahu sebenar tu, kita tak bersegera. Letih, moyok, tak cekak. Tu ni. Sebaliknya kalau hak tak sebenar mana? Dunia tak sebenar. Harta tak sebenar. Pangkat tak sebenar. Kuasa tak sebenar. Oi, tapi hak ni lah manusia duk berebut gila-gila. Berebut gila babi hak ni. Tuan nak gitu. Berebut sungguh-sungguh. Nak sungguh kuasa, nak sungguh harta, nak sungguh pakat. Kenapa? Kerana hak ni tak sebenar. Tapi nampak macam sebenar. Itu tandanya qalbun qasi. Maka sebab tu musannif, yakni pada Syekh Qadir Mandili, dia memulakan kitab yang pertama pada menyatakan anggota zahir yang 7. 7 anggota zahir. Supaya kita tahu bahawasanya ilmu tasawuf ni ada keterikatan yang sangat rapat di antara zahir dengan batin.
Makna bukan tasawuf ni duk boleh seksi, boleh telanjang bogel, boleh tak semaya, boleh minum arak, boleh buat maksiat zahir. Yang penting hati mau ikhlas. Hati tawaduk. Kalau tak memang bengong gua kalau ada orang cakap gitu dah tu ni. Geras nak nyepak atas belakang tak? Tak. Tidak. Zahir tu memain peranan. Ai tak cakap mengatik tarekat lah kalau zahir maksiat kita tak jaga. Nah? Zahir maksiat makan reba, main judi. Siapa masa ngatik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Utuh surah. Nak ni. Ngatik kuat je. Nah? Tapi makan reba, tapi main rasuah, tapi judi, tapi maksiat tu. Tak cakap cucilah hati pocik. Dak ni. Maka sebab tu maksiat zahir wajib kita kena tahu untuk kita jauhi. Dengan menjauhi maksiat zahir, itu salah satu cara hati kita tidak jadi kosi, tidak jadi hitam. Maka hak mari pula dalam hati itu dia panggil apa? Ahwalul batin tu. Nak khatir syaitani, khatir nak khatir syaitani, khatir lintasan bahasa syaitani. Mana? Takabur. Tu. Kitab yang kedua tu pula nyata tu. Boleh tengok di belakang fihri dia tu. Di belakang dia tu dia sebut. Kitab yang kedua pada mengatakan qalbu artinya jantung. Mana? Hak mari dalam hati kita. Syarhul ta'am. Syarhul kalam. Syarhul ta'am ana lobo atas makanan. Syarhul kalam lobo atas bercakap. Cakap sama orang tak boleh nak berhenti. Kacik sama. Tak boleh duduk dia. Duduk tak ada orang kat rumah. Boring duduk pergi kedai kopi. Berapa? Nak cakap kau, nak cakap kau. Tu. Syarhul kalam dia panggil. Marah, dengki, kikir, hubbul jah, hubbud dunia, takabur, ujub, riak, sum'ah. Ayolah kata. Itu dia panggil 10 sifat mazmumah. Kemudian kitab yang ketiga, apa tu didahulukan sifat mazmumah dulu supaya kita tahu. Oh, hak ni hak tak baik dalam hati ni. Kena buat. Hak mula-mula tadi hak tak baik, hak zahir. Tangan, kaki, mulut. Adu domba tak boleh, ngopak tak boleh, berbantah-bantah tak boleh, mengeji, mencaci maki, melaknat orang, mengkafir orang, tak boleh. Tu dia panggil maksiat hak zahir. Jaga hak ni pula. Jaga hak zahir dulu. Lidah tu jangan caci maki orang, jangan laknat keji orang, jangan kafir orang. Nah, okey beres. Hati tu ada lagi tu, hak jahat tu. Baru kitab yang kedua, bersih hati. Maknanya kena hak zahir dulu bersih. Baru hak batin tu boleh bersih. Nah? Kalau tidak tak cakap hiling pala ngatik lah kita. Gini ngatik dia ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah api kulli lamhatin wana. Tapi duk makan rebo. Contoh lah tu, contoh. Jangan. Tak boleh. Sebab tu zahir batin kena seiring. Nah? Tu. Madalah kitab Kifayatul Atqiya kata apa? Fasyari'atu kasafinatin wa tariqatu kabahrin. Nah, bermula syariat tu seperti sampan bahtera. Wa tariqatu dan tarekat ni. Nah, hak kita duk ambil tarekat tu, tarekah ni kasafinatin seperti kal bahri, seperti pantai, laut. Nah, tarekah ni seperti laut, pantai. Wa haqiqah dan hakikah tu durral ujla. Apa? Permata-permata yang sangat mahal di dalam lautan tak deh. Tu disebut itu. Nah. Maka sebab tu tak boleh salah satu. Mana? Fasyari'atun kasafinatin. Syariat seperti sampan. Lepas tu laut tak ada. nak naik bahtera, duduk atas mana? Duduk atas jalan raya. Mana boleh bergerak? Boleh, ada orang naik bahtera. Atas jalan raya. Orang gila gitu. Tak ada orang naik bahtera di atas jalan raya. Tentu dah bahtera, sampan, perahu dihanyut di laut, apa dia sebut diperjalankan di laut. Dibergerakkan di laut maknanya. Tu. Nah, dinahqadakan di laut. Mana gitu. Maka laut tu tarekat. Fatariqat wa tariqatun kal bahri, dan tarekat tu seperti laut. Untuk apa tu? Pergi ke laut, naik sampang. Untuk hakikah durrul ujla. Apa?
hakikat tu batu-batu permata yang berada di dalam laut. Kalau pergi ke laut, orang kata nak pergi mana? Nak pergi ke laut. Buat apa? Tahu nak buat apa. Bengang itu. Nah, saja yang nak pergi ke laut ke dia. Tak ada orang apa. Nak pergi cari permata? Tak. Nak pergi tangkap ikan? Tidak. Nak pergi cari sesuatu-sesuatu? Tak. Nak pergi muka? Tidak. Lepas tu nak apa? Saja nak naik perahu duduk atas laut. Berat orang ni, tak ada tujuan ni. Jadi kena ada tiga-tiga tu. Nah, syariat, hak tarekat dan hakikat. Makrifat tu mana tak? Makrifat tu cerita hak tu ra'sul mali. Nah, hak Nabi SAW sabda tu kan? Asy-syari'atu aqwali. Syariat itu ialah segala perkataanku. Wa tariqatu af'ali. Tarekat tu segala perbuatanku. Sebab itulah kalau mengikut Sayyidi guru kita almarhum Pak Suami Gunung, kita ni sebenarnya tidak layak nak ambil tariqah khasah. Sebelum tariqah ammah tu kita buat dengan sebenar-benar. Mana ustaz tariqah ammah? Tariqah ammah tu seperti hak disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah oleh Imam Ghazali. Atau kalau kita jawinya Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Itu dia panggil tariqah ammah. Mana? Adab masuk masjid, adab dalam masjid, adab keluar masjid, adab masuk pasar raya, adab jumpa dengan kawan, adab dengan murid, adab dengan guru, adab dengan ibu bapa, adab dengan anak, adab dengan isteri, segala adab. Segala adab. Karena Nabi itu diajar adab oleh Tuhan. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Mengajar adab oleh Tuhanku kepada aku, maka aku memperelok ahsankan adab aku. Itu Nabi SAW. Maka tariqah yang dimaksudkan yang pertama, tariqah ammah, adab, akhlak. Kemudiannya tariqah khasah. Mana? Madrasah sufiah tu. Mana? Ada Naqsyabandi. Naqsyabandi tu pula ada Khalidi. Ada macam-macam Naqsyabandiyah. Nah. Tapi kadang-kadang nama je. Ingat baik-baik. Kena cek molek sini. Kadang-kadang nama je dia guna nama yang sama. Hakikatnya tak sama dah kat sini. Ngaruk. Ada Khalwatiyah, ada Qadiriyah, bukan Qadariyah. Qadariyah tu Jabariyah, Mu'tazilah tu. Qadiriyah. Ada Ahmadiyah, Idrisiyah. Nah, ada Ja'fariyah, bukan Ja'fari mazhab Syiah tu bukan. Nah, Syekh Saleh Ja'fari. Ada Syazuliyah. Ada apa lagi weh? Chishtiyah. Nah, ada lagi. Banyak tarekat apa ni yang nak sebut banyak sangat. Yang penting bukan hanya namanya muktabar, tetapi apa dia panggil madrasah, cara pendidikannya juga muktabarah. Itu penting tu. Kerana apa? Kerana setakat nama muktabar, tapi orang hak dalam tu tak semayang, tak puasa, zikir boleh capu laki puan, mulapak aku mulapak atasmu, aku mulapak atas aku. Kalau boleh anak berkat kerana anak zikir dia panggil. Kalau hak lagu tu jangan main tu, sesak tu. Maka timbangan neracanya mana? Iaitu tidak ada yang lain, tidak bukan, ialah wazanus syariah. Wazan syariah. Kalau langgar syariah sesat, tersecakap ke apa? Oh, tak sah ni janggut panjang Ustaz. Tak janggut panjang, tak janggut panjang. Tokak besar, tak tokak besar. Serbai besar, tak serbai besar. Nah, wah sebah besar-besar. Pala uta tak kira dah. Kalau langgar syariat, sesat. Dollah. Sesat. Dollu wa'dallu. Sesat lagi menyesatkan. Itu saja orang panggil garisan dia. Kalau masih dalam lingkungan syariat, mudah-mudahan benarlah. Maka tak boleh orang tu nak mengaku dia yang paling hebat. Ingat baik-baiklah. Di akhir zaman ni memanglah macam-macam jenis orang. Tujuannya apa nak jadi syekh itu tak ada benda lain dah. Nak suruh orang tu mari ramai dekat dia. Kalau tak jadi syekh ni berapa orang je. Nah tu ni 3-4 ekor ya. Kalau yang ngaji pun 3-4-5 ekor gitu. Kalau jadi syekh ni kak ramai adalah. Nah, sebab tu duk gila nak jadi syekh tu. Heret orang tu mari royak dia ni lah syekh hak terlayak sekali di Nusantara ni. Mari pula heret pula orang tu pula mari dakwa dia. Dialah khalifah pula untuk Asia ni, untuk Nusantara ni. Jadi pening lagu tu dah orang ni. Orang dulu syekh dia lari.
Tengok Imam Ghazali guru dia tu lah bukan duduk mari-mari saya ni Syekhut Tarekat ni, bukan gitu. Tak ni duduk lagi tak bagi tahu, tak nak duduk beki kasut, duduk cuci kasut. Siapa hok dapat tahu tu? Adik dia, Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, bila Imam Ghazali pun tahu kata begitu, dia baru pergi mengaji. Nah, itu guru dulu, dia lagi boleh lagi nak sembunyi dia tu. Nah, Syekhut Tariqah. Kalau boleh tak bunyi tasawuf. Cakap semua zahir. Halal, haram, wajib, sunat, makruh. Iya. Itu dia panggil wali mastur tu. Wali mastur tu bukan makna pakai seluar pendek, rambut panjang, isap okok kuda gara, tak sembahyang. Natai tunggu. Ada orang cakap ni wali mastur tu. Wali ni ustaz. Nampak pakai seluar pendek, seluar sendal, duduk kedai kopi, isap okok kuda gara, tak sembahyang tu. Wali mastur dia panggil. Masyhur di langit, mastur di bumi. Pala otak mu ayat dia. Itu masyhur di neraka, memang mastur di bumi. Mana ada wali lagi tahu? Tu bukan wali tu, tu kuali dia panggil. Nah, tak ada gitu. Makna wali mastur yang menutupi kewalian dia tu bukan makna pakai seluar pendek, isap okok negara tak sembahyang. Wali mastur ni makna pakai serban besar, pakai jubah besar. Bawa kitab besar. Nah itu ni. Mengajar apa? Hadis, fiqh, tafsir. Tak bunyi pun tak tahu. Sehingga orang anggap dia ni ulama fiqh. Itu makna mastur. Contoh macam Syekh Nuruddin Al-Banjari. Contoh. Tak pernah. Saya Syekhut Tariqah. Nah, mai ambil tarekat dengan saya. Bukan tak ada pernah gitu. Dia duk mengajar fiqh, hadis, qawaid fiqhiyah, usulul fiqh. Dia mengajar fiqh saya. Boleh jadi dia wali, boleh jadi. Dengan sebab banyak sangat cakap ilmu zahir sehingga ilmu batin tu tertutup, terhijab orang tak tengok dia tu wali. Itu makna wali mastur. Itu makna wali mastur. Ingat baik. Atau dia buat kerja-kerja yang hina-hina, kerak rambut, cuci kain, khidmat rumah orang, ataupun basuh bersih kasut, baiki kasut, boleh jadi. Boleh jadi wali. Tapi kalau duduk jaga di bozer tempat disko dan tu tidak wali. Kata wali tu ustaz nampak lagu tu. Waliullah tu kalau cakap bab ketuhanan martabat ke 17, 18, 70 nak boleh cerita lagi. Dia wali juga, wali syaitan dia. Mengarut sungguh. Tak ada wali gitu. Jadi tarekat tu kena jaga-jaga molek. Bertarekat tu untuk mendapat disiplin daripada murabbi dalam menyucikan hati dan jiwa. Bukan bertarekat tu ialah untuk menjadi berkuasa. Macam ahli politik pula tarekat ni. Semua seh yang ada ni kena mengakui sayalah seh yang besar. Berat. Jadi macam politik pula ni. Macam politik lah. Macam pertubuhan persatuan pula. Kena isi borang, bayar yuran, ada pendaftar. Pelik sungguh. Tarekat tu bukan seperti itu. Tarekat tu memang madrasah sufiyah yang khusus untuk orang tu dapat tarbiyah daripada murabbi mursyid yang khusus. Kalau seorang tu tak ada murabbi mursyid syekh, maka jadikan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah amaliyah sebagai syekh menyucikan jiwa dia. Itu lagu tu. Jadi kalau ada guru tu kan lain, guru yang akan menunjukkan kita, kamu zikir sebanyak ni, selawat sebanyak ni, istighfar sebanyak ni. Kamu kena berniaga. Jangan duduk masjid tunggu orang mari suap makan. Jangan. Contoh, kamu kena pergi ke kampung-kampung nak bawa duit banyak sebab kamu kaya, kamu kena suruh orang pukul atas kepala kamu bagi ke dia RM100. Contoh. Tu. Tarbiyah ikutlah. Banyaklah tarbiyah syekh ni. Untuk apa? Bersesuaian. Syekh tu yang nampak. Budak ni tak baik kok ni. Budak ni sifat yang lagu ni. Budak ni garang sangat ni. Budak ni kurang sabar ni. Contoh. Dia akan buat tarbiyah tu sesuai dengan kelakuan anak murid tu. Anak murid ni kuat riak ni. Malam ni pukul 2 pagi bangun cuci jambang.
Tok guru pisah pergi berok banyak sikit jamban tu tak cuci dia. Tok guru sendiri berok pergi kecing. Cuma biar ada tarik, biar ada busuk angan bang hacing. Apa? Nak suruh anak murid tu cuci pukul 2 pagi. Anak murid kata tak boleh kau masa ni selalu pergi cuci tu guru. Tak boleh. Pukul 2 pagi. Oh, apa? Jangan tanya apa. Buat. Sami'na wa ata'na ya sayyidi. Dia ni. Itu anak murid tarekat gitu Dia tak boleh batal. Sebab guru dia tu buat untuk maslahat hati dia tu. Kalau dia fikir ngapal otak apa nak pukul 2 pagi, tak boleh kau sekarang selalu pergi cuci jambang dah tu ni. Sekarang lalu cuci jambang apa ke dia dah tu ni. Tak boleh. Pukul 2 pagi. Apa tu? Nanti anak murid lain tidur lah ke, dia pukul 2 pagi kena pergi cuci. Oh, tak boleh ajak orang lain, mu seorang. Tu. Nak jadi ikhlas, nak didik ikhlas. Sebab dia nampak anak murid dia ni kuat sangat riak. Apa? Kalau mari kucing, kuliah. Kalau masuk manusia, Ali Imran selalu baca ayat Quran. Contoh. Kalau kucing kau lembu, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbik. Kalau kucing, lembu. Masuk je orang. Saya qulus sufaha'u minan nasi tukar dah. Masuk je orang. Orang lain lalu dah. Nah, kalau tak ada orang, la ilaha illallah astagfirullah. Masuk astaghfirullahalazim. Masuk orang. Hai kata anak murid aku ni riak aku buat dia. Dia terbiah kat tu. Itu dia panggil madrasah thariqah khassah. Yang muktabarah lah. Kalau kita tak dapat lagu tu, tak payahlah. Cukup kita berselawat, bermaulid, berzikir, baca Quran, cukup. Jadikan selawat tu sebagai thariqah kita. Kalau kita ada thariqah khassah, alhamdulillah. Tu. Jadi jangan berthariqah tu macam nak berparti politik. Kalau nak berparti politik, baik daftar jadi parti politik dulu. Ada ni. Parti politik Qadiriyah contoh. Parti politik Naqsyabandiyah. Apa? Sebab nak kekuasaan, nak rebut pengikut, pengaruh. Thariqah tu bukan tu. Maka sebab tu betul sungguh Abu Sulaiman Ad-Darani kata, fa'lam anna tariqata hadzal qaum dari satu. Ketahui olehmu bahawasanya jalanan ini kaum tariqah sufi ni pada kurung ke-6, kurung ke-7 tu hacul lebur dah. Apa hacul lebur? Susah nak dapat yang benar-benar intan belian. Yang banyaknya batu-batu kotor. Itu. Maka batu kotor dengan intan belian tu kena dinilai betul-betul. Ni. Ku ingatkan intan rupanya kaca. Siap. Ni. Bahaya. Mula-mula jadi Ahmadiyah. Mula-mula jadi Al-Maliki. Contoh lah ni. Lepas tu As-Sanusi. Lepas tu Ahmadiyah pula, Al-Ahmadi. Lepas tu tukar pula As-Sanusi pula. Contoh. Sebab apa? Sebab memang bukan yang sebenar. Faham tak faham tu? Kalau tak faham agak berat benar. Kalau tak faham, kalau faham alhamdulillah. Memang tak sebenar. Nak mendakwa, dakwaan dia panggil, nak dakwa banyak. Nak suruh orang ni akui dia, bawa syekh tu. Tahu syekh. Ya, kalau dia syekh pun tak semestinya daripada dia ilmu tu. Betul dia tu cucu cicit Sidi Ahmad bin Idris, tapi ilmu tidak diwarisi. Anak Nabi Nuh lagi kafir. Anak Nabi Nuh lagi kafir. Nabi Nuh lebih besar pada syekh tarekat lagi nak yawi. Nabi ulul azmi minar rusul. Pelik apa bos takat cucu tarekat, cicit syekh tarekat, tak ada pelik akhirnya syekh melantik dia sebagai khalifah tu, suruh bunuh pula orang yang tidak mengambil tarekat dengan dia. Dia pun takut dah. Sudah, pelik syekh ni. Akhirnya dia pun tukar pula jadi Sanusi pula. Tu. Lepas ni tarekat gapo pula nak tukar. Apa tu? Nak jadi syekh. Saya nak ayat betul-betul. Kalaulah di wilayah sini, wilayah Negeri Sembilan, alah ke bawah jauh ni, orang yang betul-betul Syekhut Tariqah tu Syekh Murtada almarhum Datuk Mufti. Orang yang alim ilmu zahir dan alim ilmu hakikat, layak jadi Syekhut Tariqah. Anda faham gitu? Dan tawaduk ada dalam diri dia. Tawaduk. Mana ada dia? Sayalah Syekh Tariqat. Mana Syekh Ahmadiyah ada di Tariqat Pondok Bukit Abang, Kelantan tu, tak sah. Semua kena iktiraf saya, bai'ah saya. Tak ada itu. Masing-masing likulli maqamin maqal wa likulli maqamin maqal.
Likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Nah, tiap-tiap orang itu ada kedudukan dia. Nah, dia di sini. Syekh di sana. Nah, dan tidak menyalah-nyalahkan orang lain. Hanya kita nak cek syekh hak betul. Guru yang betul tu dia tidak gemar banyak menyalahkan orang lain. Tidak kata hak tu bukan Ahmadiyah tu, tak ada sia-sia tu. Tu usrah dan darawi tu. Tak ada sia-sia dia berzikir la ilaha illallah Muhammad fi kulli lamhati wa nafas. Lah. Nah, ada ke Sidi Ahmad bin Idris kata, barang siapa yang tidak berbai'ah dengan aku, maka kalau dia berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin ada dalam tidak sah, batal, masuk neraka dah itu. Tak ada. Hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin ada mausya'umullah. Selawat azimiyah, istighfarul kabir itu diterima dengan secara yaqazah oleh Sidi Ahmad bin Idris, boleh diamal oleh siapa saja. Walaupun orang itu tak ambil, tak apa, boleh diamal. Hanya jadi apa? Zikir hasanah. Boleh jadi zikir hasanah lah. Bukan zikir martabat. Zikir ada dua. Zikir hasanah, zikir martabat. Zikir hasanah tu orang-orang macam nak dapat pahala dah tu ni. Nak dapat pahala ganjaran. Zikir hak diambil daripada guru, talqin. Dengan syekhut tariqah tu, zikir martabat apa? Nak cuci hati, nak pukul hati. Tu tarbiyah. Raudah, apa riadah, mujahadah. Itu mana? Riadah, latihan bangsa rohani, mujahadah lawan nafsu dengan zikrullah auradut tariqah itu. Itu dia panggil zikir martabat. Jadi ingat, tarekat tu bukan parti NGO pertubuhan yang didaftar di ROS untuk kita bergaduh, berbalah, bukan. Bertarekat tu untuk lebih mudah mendapat petunjuk tarbiyah daripada Syekhul Mursyid dalam menyelusuri proses pencucian hati. Lagu tu. Yang akhirnya sampai wusulu ilallah. Tu bersohbah dengan ahli wisal, nanti kita akan wusul kepada Allah. Dan akan Allah Ta'ala jua sahajalah hamba pohonkan, hamba mintakan bahawa memberi manfaat. Apa memberi manfaat? Yakni memberi faham dan boleh beramal. Itu makna manfaat di sini. Memberi manfaat yakni memberi faham dan beramal. Ia seorang. Ia saudara-saudaraku. Dengan ini kitab. Bukan gitu. Dan akan Allah Ta'ala sahajua, yakni sahajalah hamba pohon, hamba minta doakan bahawa memberi manfaat ia Allah. Memberi manfaat, yakni memberi faham dan boleh beramal. Ia Allah dengan ini kitab bagi hamba sendiri pertamanya dan bagi sekalian pembacanya, pembaca ini kitab. Dan bahawa menjadikan ia Allah akan ini kitab ikhlas semata-mata menuntut keredaannya Allah. Itu tak ada boleh larilah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi minta supaya benar-benar Allah Taala jadikan penulisan dia kitab ni sebagai ikhlas semata-mata nak kepada redha Allah. Kerana bahawasanya ia Allah kerana apa tu? Pohon kepada Allah, minta kepada Allah supaya memberi manfaat kitab ni kepada diri dia dan pembaca, pengaji, penuntut, dan menjadikan kitab ni sebagai ikhlas semata-mata kerana Allah. Kerana bahawasanya kenapa minta kepada Allah tu? Inilah pada kata pohonkan. Hanya kepada Allah Ta'ala jua hamba pohonkan tu. Inilah situ. Kerana bahawasanya ia Allah sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu, yakni sesuatu yang mungkin. Habis itu. Yang menghimpun Abdul Qadir bin Abdul Muttalibi Al-Indonesi, orang Indonesia. Al-Mandili, makna Al-Indonesi bermakna dia ni ada setelah mana kemerdekaan Indonesia. Itu. Bukan zaman sebelum ada negara kesatuan Indonesia ada. Kenapa ni? Ada Al-Indonesi ni. Karena kalau ulama-ulama Indonesia yang sebelum daripada adanya negara Indonesia, dia tak letak nama Indonesia. Karena mana ada lagi negara Indonesia masa tu? Ni Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Mana ada Al-Indonesi? Palembang. Negeri Palembang.
Syekh Arsyad Al-Banjari, orang Banjar. Mana ada Al-Indonesi? Kenapa? Tak ada. Ia wujud sebelum Indonesia wujud lagi. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi, ini ada ketika mana Republik Kesatuan Negara Indonesia wujud. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni, setengah riwayat ceritanya, pernah Bung Karno meminta beliau pulang ke Indonesia sebelum Belanda tu menyerang kembali Indonesia, minta pulang supaya jadi mufti di Indonesia. Ni Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Tapi ditolak oleh Syekh Qadir Mandili kerana nak duduk di negeri Mekah Al-Mukarramah. Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, orang Mandeleng. Al-Mandili itu Mandeleng lah. Khuwaidimut talabatil ilmi syarifi, dia ni khadam yang lekeh. Khuwaidim. Khuwaidim anak atas wazan fu'il, fu'ailun, Khuwaidim, fu'ailun, gitu. Ya dah. Mana khadam, hamba, penkhidmat yang lekeh-lekeh. Itu mana Khuwaidim. Talabatil ilmi syarifi, kepada penuntut-penuntut ilmu yang mulia, bil haramil makki, di tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Tu. Beliau ni antaranya tok guru kepada Tuan Guru Haji Abdullah Pondok Lubuk Tapah Pasir Mas Kelantan, dan Tuan Guru Haji Tuan Guru Haji Hashim Pondok Pasir Tumbuh. Dan mati beliau ni genap pada umur 70 tahun. 70 tahun beliau meninggal di Mekah Al-Mukarramah, serta meninggalkan 3 orang bini. Dan salah seorang anak dia juga jadi Wahabi di Mekah. Syekh Ahmad Al-Mandili kalau tak silap. Syekh Ahmad Al-Mandili mengajar di Mekah. Anak dia itulah yang nak bakar segala kitab-kitab pok dia. Anak dia ada lagi wujud lagi lah ni di Madinatul Munawwarah. Wahabi ya? Jadi Wahabi anak dia Syekh Qadir Mandili. Mekah Al-Mukarramah, dia tulis ni di Mekah Al-Mukarramah pada tanggal 7 bulan Rajab. Pada tanggal 7 hari bulan Rajab tahun 1378 Hijriyah. Lah ni berapa dah? 1400 lebih. Tak? 1378 Hijriah. Jadi usia kita ni lebih dah 100 tahun dah ni. Lebih dah 100 tahun. Lebih dah lah. Tu lebih dah 100 tahun. Habis itu. Pendahuluan, ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia pengetahuan akan segala kelakuan hati. Ini dia nak masuk mabadiul asyarah. Nak masuk orang panggil muqaddimah ilmu, atau dipanggil juga mabadiul asyarah. Pendahuluan yang 10 bagi setiap fanni ilmi. Setiap mata pelajaran ilmu tu dia ada muqaddimah ilmu. Maka kalau kita nak mencapaikan keberuntungan dalam mempelajari setiap ilmu, haruslah atau sayugialah kita mengetahui muqaddimah ilmu, ataupun dia panggil mabadiul asyarah, pendahuluan yang 10. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Palestin wa fi Suria wa fi Misra wa fi Yaman wa fi Burma wa fi Fattani wa fi Indonesia wa fi biladina Malaysia wa fi kulli makan wa fil ardil Islam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim
wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.